Pada minggu ini insya-Allah kita akan berkongsi beberapa bentuk perkataan yang boleh kita gunakan dalam kita berkomunikasi seharian insya-Allah. Sebagai perkataan yang pertama, siapa yang tahu tentang isim fa'il? Siapa pernah terdengar isim fa'il? Dia punya wazan, kalau ada yang sudah biasa mendengar istilah wazan, wazan dalam bahasa Melayu kita eja wazan, W-A-Z-A-N. Kalau bahasa Arab kita sebut al-waznu, kalau ada alif lam sebutannya al-waznu ataupun waznun. Kalau tak ada alif lam, terus tanwin, waznun. Okay. Wazan. Apa maksud wazan? Wazan ini formula. Okay. Wazan ini maksudnya formula. Dalam bahasa Arab dia ada wazan. Okay. InsyaAllah dalam pembelajaran mingguan saya ajarkan sedikit demi sedikit secara berperingkat supaya ianya dapat difahami dari minggu ke minggu, sedikit-sedikit. Saya tidak ajarkan serentak. Okay. Jadi formula ini ada banyak dalam bahasa Arab, ada banyak formula. Macam kita belajar matematik lah. Matematik dia ada sifir 1, 2, 3, 4 sampai sifir 12. Dalam bahasa Arab dia ada wazan. Wazan ini berkaitan dengan apa? Wazan ini berkaitan dengan kata perbuatan. Kata perbuatan. Baik. Daripada kata perbuatan dalam bahasa Arab dia boleh diubah suai bentuknya menjadi kata nama. Okey. Daripada kata perbuatan diubah suai menjadi kata nama. Baik. Ada satu istilah nama dia isim fa'il. Ismul fa'il. Okey. Apa nama dia? Ismul fa'il. Ismul fa'il. Apa maksud ismul fa'il? Ismul fa'il adalah kata nama bagi pelaku, orang yang melakukan sesuatu perbuatan. Okey. Kalau kita lihat di sini al-fa'il, okey. Perkataan al-fa'il siapa boleh teka? Kalau kita cari dalam kamus, apakah perkataan ataupun huruf asal bagi ejaan fa'il? Dalam klinik yang sebelum ini saya pernah sebut, kalau kita nak cari makna perkataan dalam kamus, dia ada ejaan asal. Ejaan asal ini yang akan menentukan dia punya bentuk perkataan asal. Kalau ada yang boleh teka untuk al-fa'il, apakah fa'ala fa, ain, lam. Okay. Punya ejaan asal dia adalah huruf fa, ain dan lam. Fa, ain dan lam. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau siapa yang nak meneka, teka sahajalah, jangan takut-takut sebab ini tidak semestinya kita kena jawapan kita betul baru kita berani, jangan. Teka sahaja. Okey. Fa, ain, lam. Ini adalah huruf asal bagi ejaan fa'il. Okey, daripada tiga ejaan ini maka dia boleh diubah suai. Kalau kita tambah satu huruf, tambah dua huruf, apa maknanya kan? Dia berubah-ubah. Baik, daripada huruf fa, huruf ain dan huruf lam, dia berubah menjadi fa'ili. Kita tolak tepi dulu yang alif lam ini Yang alif lam ini kita tolak tepi dahulu, tak payah tengok. Kita akan tengok terus kepada huruf fa, alif, ain, lam. Okey. Fa, alif, ain, lam. Kalau kita perasan, kita tambah huruf alif kan? Kita tambah huruf alif.
Dengan ejaan yang seperti ini, fa'il dia adalah berubah daripada kata perbuatan, dia sudah bertukar menjadi kata nama. Fa'il ni maksudnya orang yang melakukan. Okey. Kalau tadi kata perbuatan, contoh daraba, daripada ejaan dot roba, huruf dot, huruf ra, huruf ba. Kalau kita cari dalam kamus, dia akan keluar makna apa maknanya? Pukul, telah memukul. Betul, telah memukul. Jadi kalau kita guna fa'il, isim fa'il, kalau kita tambah alif selepas huruf dot dengan huruf ra itu diubah suai barisnya, dia jadi daribun. Okey, darib. Darib maksudnya orang yang memukul. Okey, orang yang memukul. Baik. Daripada darib, orang yang memukul, kita faham bahawa apabila kita guna wazan darib ataupun fa'il asalnya tadi, dia berubah makna daripada memukul kepada orang yang memukul. Okey? Itu konsep perubahan. Baik. Jadi untuk hari ini saya ingin berkongsi sedikit frasa komunikasi yang menggunakan isim fa'il. Okey, isim fa'il, kata nama pelaku. Baik. Frasa yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, saya, yang ini insya-Allah kita boleh hafal lah ya. Tak payah kita peningkan kepala untuk mengingati formulanya. Kita lebih kepada belajar frasa dan boleh terus hafal lah insya-Allah. Ana dhahibun ila ana dhahibun ila. Okey, kosong. Baik. Ana zahibun ila. Okey, baik. Terima kasih. Sama. Okey. Ana dhahibun ila. Baik. Pertama sekali kita tengok di sini ada huruf dha. Okey. Huruf dha. Jadi kita kena sebut betul-betul huruf dha, huruf zal. Zal tu lidah keluar sedikit Dha. Dia kena beza huruf zal dengan huruf zai. Okey. Dia kena beza huruf zal, huruf zai dengan huruf dha. Okey. Okey, tak apa. Alang-alang kita belajar huruf dha ni, okey, dia ada 3 ejak sebutan yang berbeza ya. Kita tengok huruf zal, huruf zai dengan huruf dha. Boleh nampak di skrin? Huruf zal, dha, kalau boleh tengok di skrin, lidah saya keluar sedikit dha. Sekejap, saya bagi highlight dulu. Kalau boleh tengok lidah saya, dha. Huruf lidah tu keluar sedikit dha. Ini zai, ini macam huruf Z biasa, za. Yang dha dia sama seperti huruf zal tadi, tapi dia tebal. Dia kena ada seolah-olah ada tekanan di dalam mulut kita. Dha. Okay, dia sama macam huruf dha, lidahnya tadi. Dha, dha. Dha, dha. Yang ini zai. Za, ini huruf Z biasa. Okey, baik. Ana dhahibun ila. Okey. Ana dhahib ila. Kita boleh sebut sama ada dengan tanwin belakang ni kita sebut atau kita tak payah sebut. Ana dhahib ila. Ana dhahibun ila. Dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Okey. Asalkan jangan kita berdengung-dengung sudah. Okey. Kita ana dhahib ila.
Okey, kita bagilah perkataan contoh, kita letak al-masjid. Al-masjidi. Apa maksud frasa ni? Saya pergi ke masjid. Ana dhahib ilal masjid. Ana zahid ila masjid. Okay. Betul, sedap sebutannya. Ana dhahib, cuma kita tambah intonasi. Dia sebenarnya intonasi dalam bahasa Arab ini, dia penting kalau kita mengaji, kita tahu intonasi mad asli kan? Mad asli. Huruf alif, huruf waw, huruf ya. Kalau ada di belakang sesuatu huruf, dia jadi panjang kan? Jadi kalau kita jumpa mad asli, dia kena ambil intonasi panjang. Ana dhahib ilal masjid. Ana dhahib ilal masjid. Zahibun boleh sebut? Ke kena berhenti juga? Zahib. Dha nipis huruf zal tu nipis. Dhahib Zahibun. terpulang. Dia terpulang kepada cara kita kita punya preference, kita punya kecenderungan masing-masing. Kita nak sebut tak sebut tak ada masalah. Kalau kita nak sambung boleh. Ana zahibun ilal masjid boleh, ataupun kita sepatah-sepatah. Ana zahib ilal masjid boleh. Okey. Yang penting lancar. Yang penting confident. Yang penting confident. Salah ataupun betul tu perkara nombor 2. Yang penting nombor 1, confident. Ana zahib ilal masjid. Terbaik. Terbaik. Ana zahid ilal masjid. Terbaik. Baik. Ana zahib ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Okey. Minggu lepas saya ada kongsikan berkenaan kita guna kata fi'il mudhari' azhabu. Okey, minggu ni kita tak pakai fi'il mudhari', kita guna isim fa'il. Okey, isim fa'il. Saya pergi ke masjid. Baik, kalau kita lihat, okey baik, saya jelaskan sedikit kalau kita nak belajar teknikal. Zahib ini sepatutnya maksud dia adalah orang yang pergi. Kalau kita nak terjemahkan betul-betul lah saya adalah orang yang pergi ke masjid. Saya adalah orang yang pergi ke masjid. Okey. Tapi kalau kita nak jadikan di satu ayat yang santai, maksudnya sebenarnya saya pergi ke masjid. Baik, bagaimana kalau perempuan? Okey, kalau wanita kita tambah apa? Kalau siapa yang ada ingat, kalau isim kata nama, biasanya kalau perempuan di belakang dia ada huruf apa? Ta marbutah. Betul. Zahid. Ada ta marbutah. Okey, jadi kita tukar dia jadi ana zahibah. Okey, tadi lelaki. Jadi kalau perempuan, kita nak cakap macam mana? Kita cakap ana zahibah. Ada tak marbutah. Jadi saya tak bagi baris lagi lah sebab kita dah tahu sebutan dia. Ana zahibah ilal masjid. Jadi bezanya dekat mana? Tak marbutah. Dekat kamar buta. Betul. Kamar buta. Betul. Okay. Dengan ayat tak marbutah dia berubah jadi orang perempuan. Ana zahib ilal masjid. Ana zahibah ilal masjid. Okey. Saya tanya satu soalan. Kalau kita tak letak tak marbutah, katalah ada wanita tapi dia cakap, masa dia bercakap dia tak letak tak marbutah. Adakah menjadi satu kesalahan? Siapa boleh cuba jawab? Salah ke tak salah? Kalau wanita tak salah. Tak salah. Dia sebenarnya tak salah. Tak salah.
kurang tepat. Cuma tak betul lah dari segi tata bahasa. Betul. Tapi kita kena ingat satu perkara. Sebenarnya dalam kita berkomunikasi, kita bukan ambil peperiksaan. Kan? Dalam berkomunikasi, yang penting maksud perkataan tu difahami. Jadi, orang yang mendengar tu kadang-kadang dia bukan nak ambil markah pun. Kita ni, kurang tak marbuta, so tolak markah. Tak. Yang penting maksud difahami. That's why saya kata, kalau dalam bahasa Arab ni, jangan takut salah ataupun betul. Hentam saja. Okay? Asal kita jangan tersalah makna perkataan, sudah habis. Sekarang salah jadi salah faham pula kan. Baik. Jadi ana zahibah ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Baik. Ini perkataan yang pertama lah, insya-Allah. Boleh Ustaz, boleh tanya ke? Boleh. Ya, fa'il madhi ke mudhari'? Ini isim fa'il. Dia tak ada telah berlaku ke bukan? Tidak. Kita menggunakan kaedah menggunakan isim fa'il. Kata nama pelaku. Kalau kita tengok di sini, tak ada. Kalau kita tengok di sini, zahib, dia ada tak tanwin kan? Okey, tips yang kena membuat. Kalau kita dalam penulisan, kalau kita tengok tanwin di belakang perkataan, tanwin adalah tanda-tanda bahawa itu adalah kata nama. So tak payah kita fikir lagi sedang berlaku ataupun telah berlaku. Tidak, dia tak guna kata perbuatan. Dia guna kata nama. Okey. Jadi kalau kita guna kata nama ni, kita terus tengoklah apakah wazan ataupun formula yang digunakan. Kalau yang zahib yang saya ajarkan ketika ini menggunakan wazan isim fa'il, orang yang melakukan. That's why kalau zahaba pergi, kalau guna zahib, orang yang pergi. Okay. Orang yang pergi. Itu kalau kita terjemahkan secara perkataan. Tapi untuk rangkap ini sebenarnya, ana zahib ilal masjid, dia jadi maksud ayat dia, saya pergi ke masjid. Okay. Saya pergi ke masjid. Baik, jadi lepas ni bolehlah kalau ada orang tanya nak ke mana, ana zahib ilal masjid. Oh, hebat. Insya-Allah. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik. Menggunakan formula yang sama juga. Okey, masih menggunakan formula yang sama, isim fa'il. Ada satu perkataan, ada satu ayat lain lagi yang saya ingin ajarkan. Ini kalau kita bercuti Kalau kita bercuti lah, contoh. Ana nazil fi pondok tak tahu apa. Okay. Ana nazil fi pondok apa? Katalah Hilton. Ini hentamlah. Ini kita hentam ejaan English, kita jadikan bahasa Arab. Hilton kah hentamlah. Sebenarnya dia nama bahasa Melayu, kalau kita tulis Hilton lah, Hilton contoh. Nama hotel apa-apa sajalah nama hotel. Okey, ana nazil fi funduk Hilton. Ana nazil, saya tinggal di hotel Hilton. Nazil, perkataan nazil. Kalau kita tengok dia sama macam dia sama macam zahib tadi. Okey? Ana nazil fi funduk Hilton. Saya tinggal di hotel Hilton.
Ini kita boleh ubah. Ini kita boleh ubah lah tuan-tuan Tuan-puan, kita ni boleh ubah. Sama macam tadi yang ana zahib ilal masjid. Kalau nak ke pasar, ila suq. Kita tukar. Kalau sekolah, madrasah. Kalau universiti, jami'ah. Itu yang tadilah kan. Ini ana nazil fi funduk. Ana nazil fi funduk Hilton. Saya tinggal di hotel Hilton. Pondok tu maknanya tinggal tak? Funduk itu hotel. Hotel. Nazir dah Hotel. tinggal. Saya tinggal, siap saya terjemah. Kalau bahasa Melayu kita letak, bahasa Inggeris kita letak stay. Stay lah, I'm staying at the hotel atau at Hilton Hotel contoh kan. Saya Menginap. Menginap. menginap boleh jugalah, menginap. Terima kasih puan. Nazil daripada perkataan dia, kalau kita tengok perkataan nazil. Okey. Cuba siapa boleh teka huruf asal bagi ejaan nazil? Teka sahaja. Ada yang boleh teka? Nun zalam. Nun zai lam. Betul. Okey. Nun zai lam. Okey. Nazala. Nazala. Funduk ni hotel Funduk hotel. Bukan macam pondok kita, pondok. Itu bahasa Melayu sebut pondok. Ana nazil fi funduk Hilton. Baik. Jadi kita tukar kalau wanita secara tata bahasanya kita letak ta marbutah. Okey. Ana nazilah. Okey. Kalau wanita kita letak ana nazilah. Nun alif zai. Okey. Ana nazilah fi funduk Hilton. Sedikit tips kalau kita nak membaca perkataan yang tidak diletakkan baris. Okey. Barangkali untuk langkah yang pertama kita tengok nazil. Kalau saya letak contoh yang perkataan ni, huruf nun ni saya tidak letak baris. Boleh sebut tak? Saya tak letak baris. Kita boleh baca ke tak? Boleh. Sekarang ni boleh dah baca, dah tahu. Ada alif mesti berbaris atas. Betul. Tadi ada yang berkongsi tips. Kalau selepas perkataan tu huruf alif, semestinya sebelum tu baris atas. Okay? Kalau selepasnya huruf ya, pastilah sebelum tu baris bawah, fi. Itu antara tips. Okay? Antara tips. Kita boleh cuba. Dia akan jadi salah untuk sesetengah perkataan sahaja. Tapi kebanyakan dia akan jadi tepat. So tidak salah lah kalau kita cuba formula tersebut. Okay? Teknik dia. So nazilah, ana nazilah fi funduk Hilton. Okay. Baik, kalau kita tukar, saya menginap di hotel. Ini kalau di hotel lah. Okay? Ingat perkataan yang kita belajar, funduk adalah hotel. Okay? Kalau kita tukar funduk menjadi saya tinggal di rumah kawan. Macam mana kita nak cakap? Rumah kawan. Ana nazil fi baiti. Okay? Fi baiti. Okey. Saya tanya dulu. Ada sesiapa yang boleh teka? Huruf ta ini baris apa? Atas, bawah ataupun depan? Bawah. Baiti bawah sebab ti baris bawah membaris bawahkan sim. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, ini saya ajar
Jangan risaulah kalau ada yang dapat teka tadi, lepas tu yang tak boleh teka terus jadi down. Jangan Dia kata saya tak tahu ni. Ini saya ajarkan. Huruf yang fa di hadapan ni, fi, okay, ini kita panggil huruf jar. Okay, ini kita dapatlah ilmu hari ni. Perkataan fi, kalau kita sebut fi, dia adalah huruf jar. Huruf jar, apa peranan dia dalam bahasa Arab? Selain daripada dia ada makna, dia juga ada peranan tata bahasa. Apa peranan dia? Dia menjadikan tanda baris bagi perkataan yang datang selepasnya. Okay, kalau contoh ini fi, by, ti. Huruf akhir dia akan berbaris di bawah. Ini huruf jar. Disebabkan ada fi, huruf ta, iaitu perkataan yang datang selepas fi, huruf akhir dia akan berbaris di bawah. Itu fungsi huruf jar. Saya ada kongsikan kan, kalau dalam kelas mingguan kita bagi tahu setiap perkataan bahasa Arab, dia ada 3 jenis, sama ada kata nama, kata perbuatan ataupun huruf. Kan? Jadi, fi adalah salah satu daripada huruf. Peranan dia apa? Selain daripada maksud dia di ataupun di dalam, dia berperanan dari segi tata bahasa, membaris bawahkan. Peranan dia menyebabkan perkataan yang datang selepasnya, huruf terakhir berbaris di bawah. Fi, by, ti. Huruf ta baris bawah. Kalau kita buang fi, dia akan kembali kepada sebutan asal dia, baitun. Kalau normal, kata nama baitun, rumah. Okay? Rumah. Ini normal, keadaan normal. Tapi apabila kita letak fi, terus dia mengubah baris akhir tu jadi baitin. Nampak? Dia berubah. Baik. Fi baitin, di rumah. Kenapa dia berubah? Tadi baris depan, sekarang baris bawah. Kenapa? Sebab ada fi di hadapan. Kalau kita baca dalam Al-Quran pun banyak macam ni. Ini adalah salah satu penjelasan dia, kenapa dia baris dia boleh berubah-ubah. Okay, baik. Baitin. Baik. Katalah kita nak cakap, saya tinggal ataupun saya menginap di rumah sahabat saya. Ana nazil fi baiti. Ana nazil fi baiti sadiqi. Saya tinggal ataupun saya menginap di rumah kawan saya, sahabat saya. Tu untuk muzakkar kan Ustaz kan? Sadiqi. Macam mana? Betul. Kawan lelaki lah. Kalau kita sebut macam ni, kawan lelaki lah. Kalau kita nak kata kawan perempuan, Sadiqati. sadiqati. Ini kawan lelaki. Kalau kawan perempuan, sadiqati. Saya tinggal di rumah kawan lelaki saya. Saya tinggal di rumah kawan perempuan saya. Okay? Ada yang nak try? Baik, sekejap. Kita tengok balik. Kita rumuskan balik dari atas. Okay. Kita tengok dari atas. Ana nazil fi funduk Hilton. Saya tinggal ataupun saya menginap di Hotel Hilton. Okay?
Cuba kalau ada yang boleh tolong baca. Ana nazil fi funduk Hilton. Baik. Terbaik. Terima kasih tuan. Jadi yang ini Hilton nama hotel. Kalau kita tinggal hotel apa-apa sajalah, kita tukar sajalah nama hotel. Dan jangan risau. Kalau nama khas ini nama khas. Okay? Tak payah kita kalut ataupun pening nak tukar jadi bahasa Arab. Okay? Kita sebut terus nama yang bahasa Inggeris ke, nama Melayu dia ke, kita sebut saja. Contoh, ana nazil fi funduk Sri Malaysia. Boleh juga. Sebut saja. Tak payah kita terjemah. Seri apa dalam bahasa Arab? Susah. Jangan, tak payah. Sebab dia nama khas. Sebut saja. Okay. Jadi kalau kita pergi mana-mana tempat pun macam tu. Kita sebut saja nama khas tersebut. Okay, baik. Jadi kalau perempuan, kita tukar. Kalau kita nak tepat dari segi tata bahasanya, kita tukar. Ana nazilah fi funduk Hilton. Okay, cuba kalau ada pelajar wanita boleh bantu. Ana nazilah fi funduk Hilton. Okay, terbaik puan. Sedap sebutannya. Okay. Baik, kita tukar. Kita tak pakai hotel. Kita tak tidur dekat hotel, kita tidur dekat rumah kawan. Okay. Okay, baik. Guna ayat yang sama tadi di atas tadi. Ana nazil fi baiti sadiqi. Fi baiti sadiqi. Siapa boleh try? Panjang sikit. Ana nazil fi baiti sadiqi. Terbaik. Ana nazil fi baiti sadiqi. Saya tinggal ataupun saya menginap di rumah kawan saya. Ana nazilah fi baiti sadiqah. Sadiqati, kawan perempuan saya. Oh. Oh Ustaz, Iya, tanya sikit boleh? boleh. Banyak pun boleh. Tadi saya pergi ke Google Translate Okey. untuk translate nazil ni. Okey. Nazil ni dia cakap turun, bukan tinggal, turun. Okey, baik. Terima kasih soalan tuan. Baik. Dalam bahasa Arab ini, dia sebenarnya dia ada banyak makna perkataan. Dia penggunaan dia. Sebab itu kalau kita Google Translate perkataan Arab ni, dia kadang-kadang dia tak datang secara direct apa yang kita nak maksud perkataan tu. Perkataan ini sebenarnya dia boleh berubah-ubah dan sebenarnya untuk nazala dia ada beberapa makna perkataan. Nazilun dia betul dia adalah perkataan yang bermaksud turun, orang yang turun. Tapi dalam penggunaan istilah Arab, dia juga diterjemahkan sebagai tinggal ataupun menginap. Ada lagi yang nak cuba menyebut perkataan tu? Sebab saya risau yang hadir tapi tak berani nak bersuara ni, saya risau takut tak faham ke, malu ke, kan? So kalau boleh saya nak tahulah. Ataupun barangkali lebih prefer untuk mendengar saja, kan? Tidak mengapalah. Allah. Yang penting faham Jangan salah faham sudah. InsyaAllah. Satu lagi perkataan yang kita boleh gunakan formula isim fa'il. Satu lagi dia punya komunikasinya barangkali yang terakhir untuk hari ini. Perkongsian kita insya-Allah sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Saya lapar. Mana saya lapar? Ana ja'i'. Ana ja'i'. Ini simple. Tak payah dah kita letak perkataan apa lepas. Saya lapar. Ana ja'i'.
Siapa yang lapar ni, lelaki ke perempuan? Ya, ya. Lelaki. Zakar. 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 Betul, betul. Ada yang nak try? Saya lapar. Ana ja'i. Ana ja'i'. Ana ja'i. Yang ni memang agak susah sedikit sebab dia ada huruf, dia ada alif, lepas tu ada hamzah, ada ain. Oh, ini semua yang makhraj yang hampir-hampir sama. Ja'i. Jadi Ja'i. ya, yang ni kita sebut betul-betul. A, Ja'i. nah, a i, 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 ja'i. Ja'i. Terbaik puan. Ana ja'i'. Ada lagi yang senyap dari tadi ni, ada nak try? Mana-mana yang nak try? Ustaz ni kalau salah dia punya makhraj dia ni, salah dia punya makna dia. Dia ada setengah perkataan, Ja'i. kalau setengah perkataan betul, dia akan mengubah makna. Tapi kalau yang ja'i' ni dia tak ada perkataan hampir yang serupa dengan ni, so dia tak salah. Cuma dia canggung dari telinga kita lah, kita dengar agak tak tepat kan. Tapi untuk ja'i' jangan risau, dia tak ada perkataan yang terdekat yang hampir sama. Ja'i'. Kalau perempuan lapar macam mana? Ja'itun. Okey. Ini isim fa'il kan? Kalau kita guna formula yang tadi, zahib, zahibah, nazil, nazilah, ja'i', Ja'i'ah. ja'i'ah, ja'i'ah, ja'i'ah. Okay, saya lapar. Kalau kita terjemahkan, jadi peninglah perempuan yang lapar. Saya lelaki yang lapar. Okay? Saya orang perempuan yang lapar, saya orang lelaki yang lapar. Tapi tak perlu macam itulah tuan-tuan dan puan. Dia formula itu sudah cukup sepatutnya. Formula itu cuma dalam minda kita sahaja. Apa maksud yang tersirat? Kan? Kita tak perlu nak istilahkan dia secara zahir, kita sebut di lidah, tak payah. Okay? Ana ja'i', saya lapar. Saya lapar. Ja'i'ah untuk perempuan, ja'i' untuk lelaki. Ja'i'. Baik. Ada 3 perkongsian. Kalau kita boleh ulang balik tuan-tuan dan puan. Okay. Kita wrap up balik kita punya perkongsian. InsyaAllah. Hari ini kita berkongsi tentang penggunaan wazan isim fa'il. Okay. Isim fa'il. Okay. Saya ringkaskan lagi sekali, dalam bahasa Arab dia ada wazan. Wazan ini apa? Formula. Formula ini sama macam sifir dalam matematik. Kalau kita tak pandai sifir, susah untuk kita mengira. Jadi dalam bahasa Arab dia ada formula perubahan-perubahan bentuk perkataan. Kalau kita tak berapa mahir wazan ini, dia akan membantutkan kita untuk bercakap. Tapi dia ada satu cara lain lagi, dengan cara kita menghafal frasa. Ini yang kita kongsikan pada hari ini. Kita ajarkan, jadi tuan-tuan mencatat. Jadi lepas ni boleh diulang-ulang, insya-Allah nanti dia boleh diubah sesuai lagi kepada perkataan-perkataan lain, insya-Allah. Baik, jadi ismul fa'il daripada huruf asalnya fa, ain, lam. Di mana huruf tambahan selepas fa diletakkan huruf alif. Okey. Fa'il. Baik. Daripada penggunaan isim fa'il, kita boleh gunakan untuk kita berkomunikasi. Baik. Yang pertama tadi kita kongsikan, ana zahib ilal masjid. Ana zahib. Zahib adalah maksudnya orang yang pergi. Okey. Kalau kita tengok perkataan asalnya, huruf asal adalah zal,
Ha dengan ba. Okey. Alif tambahan. Zahib ini wazan. Jadi wazan zahib dalam minda kita, kita faham ini adalah orang yang melakukan perbuatan. Jadi kalau zahaba pergi, dia maknanya jadi orang yang pergi. Okey? Baik. Kalau wanita, kita tambah tak marbutah. Ana zahibah. Saya pergi. Baik. Jadi yang ila, ini selepas ila ni kita boleh ubah suai. Kita letaklah apa pun perkataan. Masjid. Saya pergi ke masjid. Ana zahib ila Masjidil Haram. Saya pergi ke Masjidil Haram. Ana zahib ilal madrasah. Madrasah sekolah. Ana zahib ilal jami'ah. Dalam kalangan kita hari ini ada di kalangan pelajar universiti. So jami'ah universiti. Ana zahib ilal jami'ah. Saya pergi ke universiti. Saya pergi ke rumah. Ana zahib ilal bait. Saya pergi ke rumah. Baik. Itu untuk istilah pergi. Ada juga kita kongsikan tadi, kita guna istilah ayat yang kedua, saya menginap ataupun saya tinggal. Okey, ikutlah kesesuaian. Kalau kita nak cakap, ada juga orang cakap saya tinggal di hotel, ada. Saya menginap di hotel pun boleh. So terpulang, itu terjemahan tu tak ada masalah. Okey, jadi dalam bahasa Arab kita sebut ana nazil fi funduk. Sebutlah apa pun nama hotel pun. Okey, ana nazil fi funduk Hilton. Ini contoh. Jadi kalau wanita, ana nazilah fi funduk Hilton. Okey. Tak marbutah. Okey, konsep yang sama Baik. Kalau kita ubah, kita tak nak tidur di hotel, kita tidur dekat rumah. Okey. Kalau rumah kita sebutlah ana nazil fi baitin. Saya tinggal di rumah. Boleh. Saya menginap di rumah. Tak ada masalah. Tapi kalau kita nak kata rumah kawan saya, okay, ana nazil fi baiti sadiqi. Okay, ana nazil fi baiti sadiqi. Saya tinggal ataupun saya menginap di rumah kawan saya. Tapi sadiqi itu kawan lelaki. Okay. Kalau kita nak sebut, tak payah sebut lelaki pun tak apa. Ana nazil fi baiti sadiqi. Kita terjemahkan saya tinggal di rumah kawan saya. Boleh. Okay. Tapi dalam minda kita, kita tahulah kawan tu jantinanya lelaki. Okay. Baik. Kalau kita nak spesifik, kita tinggal di rumah kawan perempuan. Okay. Kita tukar jadi sadiqati. Ana nazil fi baiti sadiqati. Saya tinggal ataupun saya menginap di rumah kawan perempuan saya. Baik. Jadi tak marbutah itu memberikan beza antara lelaki dengan wanita ya, tuan-tuan dan puan. Baik. Barangkali ada yang tak faham di mana datang perkataan saya tadi Saya ni huruf ya di belakang sekali. Ini adalah dhamir, kata ganti diri yang disambung. Okay. Huruf ya ini adalah bermaksud saya. Okay. Rumah kawan saya. Okay. Sadiqi. Ini kalau saya tak silap, kita belajar dalam minggu yang berapa adalah dhamir, kata ganti diri. Okay. Ada yang bersambung, ada yang tak bersambung. Kalau yang bersambung macam inilah, sadiqi, dia bersambung. Apa yang bersambung, tulisannya disambung. Okey, dia bersambung. Okey. Kalau perempuan, sadiqati. Okay. Kalau kita pisahkan, dia sadiqah ditambah dengan iya. Sadiqah dan disambung dengan huruf iya. Sadiqati. Okey. Ana nazil fi baiti sadiqati. Saya tinggal ataupun saya menginap di rumah kawan perempuan saya. Okey.
Dan perkataan yang istilah yang last, kalau kita tengok balik yang kita kongsikan tadi, ana ja'i'. Ini lelaki, ana ja'i', saya lapar. Kalau perempuan, ana ja'i'ah, saya lapar. Sama juga maksud dia, saya lapar. Okey. Ana ja'i', saya lapar. Okey, saya lapar. Ana ja'i'. Tapi kalau kita nak terjemahkan secara betul-betul, ini ja'i' orang yang lapar. Orang yang lapar. Saya orang yang lapar. Siapa orang tu? Lelaki. Berapa bilangan dia? Satu orang. Itu kalau kita nak terjemahkan secara proper lah. Kita nak bahaskan. Tapi tak payah. Untuk tujuan komunikasi simple sahaja. Kita faham. Saya lapar. Ana ja'i'. Okay. Rasa lapar, pergi dapur, ana ja'i'. Saya lapar. Kalau perempuan, ana ja'i'ah. Saya lapar. Okay. Kalau kita cakap perkataan ni, kita pergi restoran, kita cakap macam ni je, confirm dia terus bagi kita menu. Dia terus bagi kita, nak makan apa encik, dia kata. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan perkataan ini melekatlah dalam ingatan kita. Insya-Allah dia perkataan komunikasi yang sangat bergunalah kita boleh gunakan. Di mana pun kita pergi, kalau ada yang orang bercakap Arab, dengar yang kita sebut tadi, insya-Allah dia akan faham. Sehingga kita bertemu lagi insya-Allah pada sesi klinik yang akan datang. Mudah-mudahan minggu hadapan kita boleh laksanakanlah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.